warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadirah Najiha binti Hassan, nombor matrik 197019 dari Program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Hari ini saya akan membentangkan pengalaman awal di sekolah dan saya telah memilih Sekolah Menengah Kebahasaan Jeli 2 sebagai sekolah pilihan saya. Sedikit sejarah sekolah. Sekolah SMK Jeli 2 ini mula beroperasi pada tahun 2012. Sekolah ini terletak di pinggir bandar Kuala Balah, Jeli, Kelantan. Sekolah ini merupakan sekolah luar bandar. Sekolah ini beroperasi sepenuhnya bermula pada 15 Julai 2012. Tujuan sekolah ini dibina adalah untuk menampung jumlah pelajar yang berlebihan di SMK Jeli. Majlis penyerahan bangunan telah dilaksanakan pada 8 Julai 2012 oleh Tuan Haji Abdul Kadir bin Sulaiman, Ketua Sektor KPPD, kepada Puan Hajar Kamaliah binti Seman, Caretaker SMK Jeli 2 ataupun pengetua pertama di sekolah ini. Majlis perasmian sepenuhnya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamad yang merupakan Menteri Perdagangan dan Antarabangsa pada ketika itu. Majlis ini berlangsung pada 15 Julai 2012. Jumlah tenaga pengajar keseluruhan pada 19 Julai 2012 adalah seramai 13 orang guru dan seorang caretaker. Guru-guru yang telah dipanggil untuk melapor diri di sekolah ini merupakan guru-guru dari SMK Jeli, SMK Kuala Balah, SMK Batu Melintang dan SMK Air Lanas. Pada masa tersebut, guru-guru yang melapor diri ini masih dibayar gaji oleh sekolah asal mereka. Kumpulan pertama pelajar yang mendaftar adalah seramai 131 pelajar yang terdiri daripada pelajar tingkatan 1 dan 2 sahaja. 2 kelas telah dibuka untuk setiap tingkatan, iaitu kelas Al-Syafi'i dan kelas Al-Ghazali. Peperiksaan PMR pertama adalah pada tahun 2013 dan seterusnya ditukar kepada pentaksiran tingkatan 3 pada 2014 sehingga sekarang. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia pertama berlangsung pada 2014 hingga sekarang. Pada tahun ini, jumlah pelajar adalah seramai 166 pelajar. Tenaga pengajar di sekolah ini seramai 27 orang dan 6 orang staf yang bekerja. Untuk visi dan misi sekolah ini. Visi SMK Jeli 2 menjana pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Misi melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Untuk lokasi sekolah ini terletak 18 km atau kira-kira 15 minit perjalanan dari Bandar Jeli. Sekolah ini terletak di jalan utama menghala Kuala Balah, Dabung dan Gua Musang. Untuk infrastruktur sekolah ini terdiri daripada satu bangunan akademik berkembar yang menempatkan bilik darjah pejabat dan bilik-bilik khas. 10 bilik darjah telah disediakan yang terdiri daripada 2 kelas untuk setiap tingkatan. Sekolah ini merupakan sekolah untuk pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sahaja. Pusat sumber sekolah, pejabat, bilik guru dan beberapa bilik mata pelajaran juga tersedia. Untuk makmal, 1 makmal masak, 1 makmal jahitan, 1 makmal komputer, 1 bengkel kemahiran hidup dan 3 makmal sains. Untuk kemudahan lain adalah 1 kantin, 2 dewan terbuka dan 1 dewan tertutup. Dewan terbuka, kebanyakan acara dilakukan di dewan terbuka yang baharu kerana keluasan yang lebih luas. Dan untuk dewan tertutup, aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti yang melibatkan waktu tengah hari dan waktu puncak. Ini adalah merupakan pelang kedudukan kelas, bilik khas dan laluan kebakaran dan keselamatan SMK Jeli 2.
Untuk persekitaran sekolah dan bilik darjah. Setiap sekolah mestilah memastikan keselamatan pelajar dan pekerja di sana. Pengawal keselamatan akan meronda kawasan mengikut waktu yang telah ditetapkan. Untuk kemudahan sukan seperti kelangkaan takraw, bola kanjang, bola jaring, bola tampar, pelajar perlu berada di bawah pengawasan guru sewaktu menggunakan kemudahan ini. Ini merupakan contoh kemudahan sukan yang telah disediakan di sekolah ini. Bilik darjah yang kondusif memberikan keselesaan kepada pelajar. Ya, oleh itu, hiasan digunakan untuk membangkitkan suasana yang ceria untuk setiap kelas. Penyusunan meja dan kursi juga adalah mengikut susunan kelas abad ke-21. Ini adalah mencontoh kelas yang telah yang paling cantik di sekolah ini. Yang atas adalah kelas 5 Asy-Syafi'i dan yang bawah adalah kelas 5 Al-Ghazali. Untuk sesi pengajaran dan pembelajaran. Pembacaan doa sebelum pengajaran dimula menjadi amalan di sekolah ini. Selain itu, pembacaan doa selepas sesi pembelajaran juga menjadi amalan di sekolah ini. Pop quiz dijalankan secara lisan untuk memastikan pelajar telah memahami dan mengulang kaji pelajaran yang telah diajar. Bilangan pelajar untuk setiap kelas tidak melebihi 25 orang. Ini untuk memastikan guru lebih mudah untuk mengenal pelajar dan mudah untuk mengawal pergerakan pelajar. Sesi soal jawab kebanyakan berlaku untuk pelajar menengah atas. Hal ini kerana mereka lebih terdedah kepada isu-isu semasa dan mereka lebih cenderung untuk berfikir apa yang telah berlaku. Ini merupakan contoh cara pengajaran guru bimbingan saya. Guru ini telah meminta pelajar untuk menerangkan kembali apa yang telah diajar olehnya. Okey, pembelajaran di sekolah ini lebih banyak menggunakan kaedah chalk and talk. Hal ini kerana kemudahan LCD dan kemudahan bilik khas yang disediakan adalah terhad. Selain itu, terdapat beberapa pelajar tingkatan 1 yang masih belum lancar membaca. Hal ini menyukarkan lagi kaedah pengajaran oleh guru. Amali atau hands-on dilakukan untuk beberapa topik pengajaran sahaja. Hal ini kerana terhadnya baran rujukan. Okey, ini adalah merupakan contohnya. Okey, untuk alat bantu belajar dan bahan bantu mengajar, sekolah ini menggunakan papan putih dan marker, LCD yang tersedia di bilik khas, buku teks, modul pengajaran dan model contoh. Okey, ini merupakan contoh-contohnya. Untuk bahan bantu mengajar, penggunaan bahan kita semula seperti kotak bagi penyediaan model, soalan latihan dalam buku teks, soalan peperiksaan yang lepas dan pengetahuan isu-isu semasa. Amalan pedagogi yang digunakan komunikasi, pelajar bertanya soalan, pembincangan berkaitan isu semasa, memberi kesimpulan topik yang diajar. Kolaboratif, kaedah ini kurang dilaksanakan kerana aktiviti kurang dijalankan secara berkumpulan. Pemikiran kreatif dapat dilihat apabila pelajar melakukan aktiviti secara berkumpulan, tapi pelajar masih memerlukan bimbingan daripada guru. Pemikiran kritis, pelajar lebih banyak mengaitkan isu-isu semasa dengan kaedah pengajaran seperti mata pelajaran perniagaan. Untuk rancangan pengajaran, setiap guru perlu melengkapkan rancangan pengajaran harian sebelum mengajar. Guru akan menghantar RPH di pejabat setiap hujung minggu. RPH akan disemak oleh guru kanan pentadbiran. Hal ini dapat memastikan guru mempunyai rancangan pengajaran dan bersedia untuk mengajar. Untuk kebat pula, guru akan bertanya soalan secara spontan semasa sesi pengajaran berlangsung.
Soalan yang ditanyakan adalah melibatkan penyelesaian masalah. Selain itu, pelajar RBT akan menghasilkan satu produk untuk dijadikan setiap kerja kursus. Produk ini akan dihasilkan oleh pelajar setiap hujung tahun sebelum peperiksaan akhir. Kesediaan guru. Guru haruslah mengetahui cara PDP yang berkesan untuk setiap peringkat pengajaran. Guru perlu pandai menghubungkan pengajaran di sekolah dan isu berlaku di luar sekolah. Guru perlu sedia bersedia untuk mengajar pelajar. Co-curriculum. Co-curriculum di sekolah ini agak unik kerana co-curriculum ini dilaksanakan setiap waktu pagi hari Rabu dan mengikut musim. Seperti aktiviti rumah sukan dijalankan jika sukan merajah desa dan olahraga akan berlangsung. Sukan permainan dijalankan sebelum bulan Ramadan untuk pemilihan wakil sekolah. Unit beruniform pada pertengahan tahun dan kelab dan persatuan pada bulan Ramadan bagi mengelakkan pelajar keletihan. Saya telah menyertai bola jaring. Aktiviti mingguan yang dijalankan adalah setiap pagi Rabu. Kehadiran pelajar perlu diambil mengikut kelas terlebih dahulu sebelum dipecahkan kepada checkpoint masing-masing. Bagi sukan bola jaring, pelajar akan melakukan aktiviti regangan sebelum memulakan latihan. Latihan asas seperti cara balingan bola akan diajar oleh guru terlebih dahulu. Sesi praktikal akan diketuai oleh pelajar yang lebih senior. Kehadiran pelajar bagi sesi co-curriculum akan ditanda oleh guru dalam buku rekod co-curriculum. Kelebihan kehadiran pelajar untuk aktiviti co-curriculum dapat dikawal. Senaman pagi mampu meningkatkan kecergasan pelajar. Aktiviti yang dirancang dapat dilaksanakan. Untuk kelemahan, waktu aktiviti menjadi lebih singkat iaitu selama 40 minit sahaja. Dan kadang-kadang itu memakan sedikit masa PDP. Kepentingan co-curriculum. Membantu guru mengajar pengajaran di luar bilik darjah yang tidak tersedia di bilik darjah. Membantu guru mengenal pasti pelajar yang mempunyai bakat dalam bidang sukan untuk diasah. Memberi kefahaman guru terhadap sikap pelajar yang berbeza di luar bilik darjah. Budaya sekolah. Perhimpunan setiap pagi untuk menanda kehadiran. Pemeriksaan pemakaian setiap minggu. Bacaan Yasin setiap hari Khamis. Bacaan Iqra untuk pelajar tingkatan 1. Solat Zuhur berjemaah selepas waktu persekolahan. Sekolah tanpa loceng. Kelebihan budaya ini dapat memantau kehadiran pelajar, mencegah pelajar lewat ke sekolah, memastikan pelajar mengikut etika pemakaian yang betul, meningkatkan kerohanian pelajar, menggalakkan pelajar membaca Al-Quran, mengenal pasti pelajar yang tidak mampu mengaji dengan lancar, mengajar pelajar untuk menempati waktu. Kelebihannya adalah budaya sekolah ini tidak tertumpu kepada pelajar yang mempunyai bilangan sekolah yang mempunyai bilangan pelajar yang ramai. Tidak sesuai untuk dijalankan kepada pelajar yang ramai. Ini merupakan contoh bacaan Yasin. Budaya kerja. Aktiviti jaman oleh guru dan staf setiap 2 bulan sekali. Bekerjasama menjayakan aktiviti sekolah. Membahagikan kerja secara bergilir-gilir untuk aktiviti sekolah. Kepentingan budaya kerja. Dapat mengeratkan hubungan sesama ahli, mengenal sikap dan cara berkomunikasi sesama ahli, meningkatkan kemesraan dan mampu menjayakan aktiviti bersama. Rumusan. Setiap guru berusaha untuk melaksanakan pembelajaran abad ke-21 di setiap proses pengajaran. Guru perlu lebih kreatif untuk melaksanakan pembelajaran yang berkesan kepada pelajar. Guru perlu merancang aktiviti dan cara pengajaran yang berkesan dan berbeza untuk setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Setiap sekolah mempunyai budaya sekolah dan budaya kerja tersendiri. Hal ini akan menggambarkan identiti sesebuah sekolah itu. Cara aktiviti co-curriculum boleh dijalankan mengikut kemahuan sekolah. Cara pengurusan sekolah menggambarkan identiti pengurusan sekolah. Pengalaman awal di sekolah ini mampu memberikan pendedahan awal kepada pelajar dalam bidang pendidikan. Hal ini kerana pelajar mampu untuk melihat suasana kerja dari perspektif seorang guru. Kerana sebelum ini mereka hanya melihat suasana kerja melalui pandangan murid dan ini membantu mereka
pengalaman ini membantu mereka untuk tidak terlalu terkena kejutan budaya apabila telah bekerja di sekolah nanti. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.